Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tengah hari ini kita sambung kitab Hadis Akhir Zaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a al intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Alhamdulillah, kita sambung pada hadis yang ke-16 berkenaan dengan kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menjadi terbuka pintu fitnah ke atas kaum muslimin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illahi salihin wa walidina wa ashabil huquq alaina ajma'in syai'un lillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-16 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu, kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika Hudzaifah riwayat, kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, faqala, kemudian Sayyidina Umar berkata, bertanya, ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, siapa di antara kamu yang menghafal, yang ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah. Fitnah ni dengan makna huru-hara ataupun musibah yang berlaku kepada umat. Jadi Nabi sebut berkenaan dengan apa yang berlaku pada umat dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Sayyidina Umar ditanya di kalangan sahabat yang ada pada masa tu, siapa yang ingat menghafal hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan huru-hara yang berlaku pada umat ni? Qultu ana. Jadi Hudzaifah kata, aku yang ingat, aku yang hafal. Kama qalahu, seperti mana Rasulullah bersabda, qala innaka alaihi aw alaiha lajari, sesungguh engkau ni berani sungguh. Makna engkau ni memang berani sungguh dengan makna engkau memang hebat adalah bahagia berkenaan dengan tahu perkara-perkara yang akan berlaku, huru-hara yang akan berlaku dalam umat. Mana lebih Sayyidina Hudzaifah lebih bahagia itu. Qultu fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqah wal amru wan nahyu. Jadi pun dikata, fitnah seseorang itu pada keluarga dia, pada harta dia, pada anak-anak dia, pada jiran dia. Fitnah sini dengan makna kesalahan hak dia buat, kesalahan pada harta dia, kesalahan pada ahli keluarga dia, pada anak-anak dia, pada jiran dia, dihapuskan kesalahan itu dengan solat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ada di antara dosa-dosa yang kita buat ni dihapuskan dengan amal ibadah kita buat. Kita sembahyang sunat, kita duk zikir, kita duk ngaji, segala amal ibadah kita buat ni menghapuskan segala dosa-dosa yang kita buat sebelum tu. Jadi hak ni dijawab oleh Hudzaifah. Sayyidina Umar dia tanya huru-hara yang berlaku kepada umat Nabi ni selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Hudzaifah dijawab hal lain. Kerana fitnah ni dalam bahasa Arab dia banyak makna. Dengan makna ujian, dengan makna huru-hara, dengan makna musibah, dengan makna kesalahan. Jadi sini dengan makna kesalahan, dosa yang dibuat oleh seorang itu dihapuskan dengan amalan baik. Sebagaimana ada hadis riwayat, ikutilah
kesalahan dosa hak kita buat tu dengan kebaikan, dan kebaikan itulah yang menghapuskan dosa hak kita buat. Itu dari segi amal hak salah, hak dosa kita buat dihapuskan dengan segala amal yang baik yang kita buat selepas tu. Kemudian qala laisa hadza uridu. Jadi Sayyidina Umar kata bukan fitnah dengan maksud kesalahan dosa yang dibuat, tidak. Walakin al fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Tetapi fitnah yang mana bergelombang, seperti bergelombangnya laut. Jadi fitnah dengan makna huru hara, bukan dengan makna kesalahan dosa yang dibuat oleh seorang itu, tidak. Tapi dengan makna huru hara yang berlaku dalam umat ni, seperti mana bergelombang fitnah tu, seperti mana bergelombang laut. Laut bergelombang musim terkujuh tu, masalah lagu tu. Tak selamat bagi kapal-kapal. Qala laisa alaika minha ba's ya amiral mu'minin. Jadi Huzaifah kata, bila Sayyidina Umar jelaskan maksud dia dengan fitnah tu dengan makna huru hara yang berlaku dalam umat ni, jadi Huzaifah diriwayat, kamu ni tidak ada apa-apa, tak perlu bimbang, tak perlu takut dengan fitnah yang berlaku yang Nabi sebut. Kerana Huzaifah ni dia pemegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan huru hara, fitnah, musibah, perpecahan yang berlaku dalam umat diketahui oleh Huzaifah, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Sayyidina Umar tanya lagu tu, Huzaifah kata, mu jangan bimbang, kamu tidak terlibat dengan fitnah tu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gelaran khalifah pada masa tu, pemimpin kepada orang-orang beriman. Inna bainaka wa bainaha, sesungguhnya di antara kamu dan juga di antara fitnah itu ada pintu, baban mughlaqan, pintu yang tertutup. Mana seolah-olah yang menyekat di antara fitnah itu berlaku pada kamu. Kemudian Sayyidina Umar bila rakyat lagu tu dia tanya, bila Huzaifah rakyat lagu tu dia tanya, qala ayuksaru, adakah pintu itu, pintu yang menuju kepada fitnah tu, yuksar, dipecahkan, am yuftah, ataupun pintu tu dibuka. Adakah pintu yang menyekat fitnah di antara Sayyidina Umar dengan fitnah tu di akhir sekali dipecahkan ataupun dibuka? Jadi Sayyidina Huzaifah rakyat, qala yuksar, pintu itu dipecahkan. Qala, jadi Sayyidina Umar kata, idzan la yughlaqa abadan. Jadi pintu yang menyekat fitnah tu bila dipecahkan, maka pintu itu tidak akan dapat ditutup selama-lama. Dengan makna terus sampailah kiamat akan berlaku huru hara, akan berlaku fitnah, akan berlaku ujian di dalam umat Nabi SAW. Walaupun kita kata tidak setengah-setengah perkara yang berlaku tu tidak rata. Berlaku kawasan ni, tidak kawasan ni. Berlaku kawasan lain, tidak kawasan ni. Walaupun tidak rata, tapi ada berlaku dalam umat Nabi ni sampailah kiamat fitnah-fitnah huru hara yang berlaku, walaupun tidak menyeluruh. Qulna, jadi yang meriwayatkan hadis ni bertanya, akana Umaru ya'lamul ba', adakah Sayyidina Umar tu tahu siapa pintu tu, siapa yang dimaksudkan dengan pintu tu? Qala na'am. Jadi Huzaifah kata, na'am, yo. Kama anna dunal ghad al-lailah, seperti mana orang tahu sebelum esok hari ni. Mana jelas orang tahu sebelum esok hari ni sebelum esok, jelas. Jadi Sayyidina Umar sebenarnya dia tahu bahawa dimaksudkan dengan pintu yang menyekat fitnah itu adalah diri dia sendiri. Inni haddathtuhu bihadithin laisa biaghaditi, aku cerita rakyat kepada Sayyidina Umar ni hadis yang betul. Hadis yang betul, hadis yang bukan hadis yang sama-sama, tidak. Mana yang diketahui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahibna an nas'ala Huzaifah, kami ni periwayat hadis ni riwayat, kami takut nak tanya Huzaifah siapa yang dimaksudkan dengan pintu tu. Fa amarna masruqan, jadi kami minta Masruq itu tanya siapa yang dimaksudkan dengan pintu. Fasa'adahu faqala al-babu Umar. Jadi selepas tu Sayyidina Huzaifah ni riwayat bahawa pintu itu adalah Sayyidina Umar. Jadi mula-mula ditanya, Sayyidina Umar tahu tak siapa pintu tu? Tahu. Jadi Sayyidina Umar tahu siapa pintu tu. Lepas tu mana seolah-olah pintu tu orang lain, tapi sebenarnya pintu tu Sayyidina Umar sendiri. Mana Sayyidina Umar tahu bahawa diri dia adalah pintu yang menyekat fitnah,
Jadi sahabat-sahabat lain tak tahu siapa sebenar pintu tu. Jadi dia minta Masruq ini tanya kepada Huzaifah siapa sebenar pintu itu. Pintu itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Kerana Sayyidina Umar ni sifat dia backing, sifat dia tegah, sifat dia backing. Fitnah di kalangan masa zaman Sayyidina Umar ni tidak berlaku sehinggalah Sayyidina Umar dibunuh. Start daripada Sayyidina Umar dibunuh barulah berlaku perpecahan. Perpecahan sampailah kepada kiamat. Kemudian hadis yang ke-17 berkenaan dengan perang Jamal. Perang Jamal ni perang yang berlaku di kalangan sahabat kerana ijtihad sehingga berperang. Sehingga berperang ni maknanya saling bunuh membunuh sehingga sampai tahap tu. Ni makna perselisihan yang berlaku dalam kalangan sahabat sehingga sampai tahap berperang. Ini kenapa? Kerana ijtihad. Hak ni ijtihad lagu ni, hak ni ijtihad lagu ni. Kita pada zaman hari ni kalaulah kata balas sekalipun tak ada siapa bunuh. Makna zaman sahabat tu berlaku dah selepas zaman Sayyidina Umar. Ni berlaku bila ni? Berlaku pada tahun 36 Hijrah. Jadi perang Jamal ni, Jamal dengan mana unta. Kenapa dinamakan unta? Kerana Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika tu berada pada sebelah pihak. Sebelah pihak bersama dengan Talhah dan juga bersama dengan Az-Zubair. Satu pihak lagi iaitu pihak Sayyidina Ali. Jadi dua-dua ni berperang. Berperang berlaku pada tahun 36 Hijrah. Berperang kerana ijtihad masing-masing. Hak ni ijtihad lagu ni, hak ni ijtihad lagu ni. Sehingga bawa kepada perang. Hadis daripada Abu Rafi' bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, innahu sayakunu bainaka, akan berlaku di antara kamu, wa baina Aisyata amrun, dan juga di antara Aisyah satu perkara. Mana akan berlaku perselisihan di antara kamu dan juga Aisyah. Rasulullah ayat dah. Mana Rasulullah tahu dah bahawa perang itu akan berlaku. Royak kepada siapa? Royak kepada Sayyidina Ali, akan berlaku perselisihan di antara kamu dengan Aisyah. Tapi Rasulullah tak royak sebab gapo. Qala, jadi Sayyidina Ali berkata, ana ya Rasulullah, aku kau wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah kata ya. Qala ana. Kemudian Sayyidina Ali tanya lagi, aku kau? Qala ana. Qala na'am. Rasulullah kata ya. Qala, jadi kemudian Sayyidina Ali kata, fa ana ashqahum, aku orang yang paling celaka, aku orang yang paling malang. Ya Rasulullah, kalau begitu aku orang yang paling malang, aku orang yang paling celaka. Qala, tidak. Rasulullah kata tidak lagu tu. Walakin idza kana dzalik fardudha ila ma'maniha. Tapi bila berlaku perselisihan tu, maka kamu kembalikanlah Sayyidatina Aisyah tu ke tempat yang aman. Makna pulang ke rumah dia, atau balik, atau klik. Kenapa berlaku peristiwa ni? Perang yang pertama dalam kalangan sahabat selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika mana selepas Sayyidina Umar dibunuh, kemudian dibunuh oleh Majusi, dibunuh oleh seorang Majusi. Kemudian naik Khalifah Uthman. Khalifah Uthman ni dalam pemerintahan dia melantik ramai daripada kalangan golongan kabilah dia. Golongan kabilah dia. Di antaranya Muawiyah yang diutuskan sebagai gubernur di Syam, di Syria. Lama Muawiyah, Sayyidina Muawiyah juga sahabat Nabi SAW berkuasa di Syam. Jadi bila mana Sayyidina Uthman kena bunuh, jadi golongan kerabat Sayyidina Uthman ni nak menuntut bela. Termasuklah Aisyah disetujui untuk juga menuntut bela bersama dengan Zubair, bersama dengan Talhah pada masa tu. Akhir sekali setengah kata asalnya berdamai dah dengan Sayyidina Ali. Akhir sekali tercetuh juga peperangan. Pada masa tu Sayyidatina Aisyah naik unta. Bila naik unta, akhir sekali unta dia tu rebah, jatuh unta tu kerana kaki dia dipotong. Akhir sekali berhenti. Bila tengok Sayyidatina Aisyah jatuh ke tanah dan kalah pihak sebelah Aisyah, akhir sekali selepas habis perang tu Sayyidina Ali hatta balik perang ni berlaku
berlaku semasa tu Sayyidina Ali sebagai khalifah yang berkuasa di Iraq. Kalau Sayyidina Uthman dia berkuasa di Madinah. Sayyidina Uthman berkuasa di Madinah, Sayyidina Ali dia berkuasa di Iraq. Jadi kemudian harta kelik ke Madinah, harta kelik Aisyah ke Madinah. Ini perang yang pertama yang terjadi atas ijtihad. Tak boleh kita nak salah Aisyah tu salah, golongan ni salah, tidak. Kerana sahabat ni Nabi sebut radhiyallahu anhum, Al-Quran sebut radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha. Walaupun perang sehingga saling membunuh sekalipun, itu ijtihad masing-masing. Jadi kita ni, kita baca hadis ni sekadar kita tahu. Tak boleh kita nak kata golongan ni salah-salah, itu ijtihad masing-masing. Itu ijtihad dia sampai bawa kepada perang. Tapi Rasulullah tahu dah apa yang berlaku kepada umat dia, Rasulullah tahu dah. Dan Rasulullah wayak sendiri kepada Sayyidina Ali akan berlaku perselisihan di antara kamu dan juga Aisyah. Kemudian hadis yang ke-18, kemunculan generasi yang meninggalkan solat dan mengikuti syahwat. Jadi hak lepas tadi itu perang di antara Sayyidina Ali dan juga kumpulan Sayyidatina Aisyah. Selepas tu juga berlaku perang di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali. Juga perang yang mana menuntut Sayyidina Ali ambil tindakan terhadap mereka yang membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Muawiyah tuntut Sayyidina Ali untuk ambil tindakan kepada golongan yang membunuh Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Ali dia tidak ambil tindakan kerana sebab-sebab tertentu. Kerana merasakan bahawa negara pada masa tu tidak stabil lagi. Ada kadang tidak stabil. Jadi Sayyidina Ali tidak ambil tindakan untuk mengambil hukuman terhadap golongan hak bunuh Sayyidina Uthman. Dan masa orang hak bunuh tu tak jelas siapa yang membunuh Sayyidina Uthman tu, tidak jelas pada masa tu. Hadis yang ke-18 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu khalfun min ba'di 60 sanah adha'us salah. Akan ada golongan generasi selepas 60 tahun adha'us salah, yang menyia-nyiakan solat, yang meremeh-remehkan solat. Kita pada hari ini bukan 60 tahun selepas zaman Rasulullah, 1400 tahun lepas daripada zaman Rasulullah SAW, lepas daripada hijrah. Jadi Rasulullah ayat ada generasi selepas 60 tahun yang meremeh-remehkan solat, yang tak jaga solat. Wattaba'u syahwat, dan mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, dengan makna menyeleweng. Kemudian fasawfa yalqawna ghayya, mereka ni akan binasa. Thumma yakunu khalfun ba'da 60 sanah. Kemudian ada golongan generasi selepas 60 tahun yaqra'una al-Quran, baca al-Quran, la ya'du taraqiyahum, tetapi al-Quran tu tidak lepas kerongkong. Maknanya al-Quran yang mereka baca sekadar di mulut. Kefahaman maksud hakikat al-Quran tu, kefahaman al-Quran tu tidak masuk ke dalam hati. Wa yaqra'ul Quran, kemudian Nabi royak, dan membaca al-Quran pada zaman itu tiga golongan. Mukmin, orang beriman, baca al-Quran. Wa munafik, orang munafik pun baca al-Quran. Wa fajid, orang yang jahat pun baca juga al-Quran. Fakultu, jadi yang meriwayatkan hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri, dia tanya kepada Al-Walid. Ditanya kepada Al-Walid, ma haula'i thalathah, tanya kepada sahabat lain, apa makna tiga golongan itu yang Nabi sebut? Orang beriman baca Al-Quran, orang munafik pun baca Al-Quran, orang yang jahat pun baca Al-Quran. Jadi Al-Walid ni riwayat al-munafiqu kafirun. Jadi orang munafik pada masa tu kafir. Kafir dengan makna zahir mereka membaca Al-Quran, tapi dalam itu tak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada. Maknanya mereka tidak beriman dengan Allah, mereka tidak beriman dengan Rasul. Tapi zahir mereka membaca Al-Quran. Kemudian wal fajiru, orang fajir dengan orang yang jahat. Orang yang mana mereka ni buat maksiat, juga baca Al-Quran dengan tujuan apa? Ya ta'akkalu bih, tujuan dia untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia, makna tujuan semata-mata mereka baca Al-Quran. Zahir beramal ibadah, tapi tujuan dia adalah untuk tujuan dunia. Jadi na'udzubillah, moga-moga Allah Ta'ala jaga diri kita ni. Kemudian wal mu'minun yu'minu bih. Jadi orang beriman yang baca Al-Quran tu, mereka beriman dengan Al-Quran. Jadi ni zaman bila ni? Zaman 60 tahun.
Kita ni 1400 tahun jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dah golongan-golongan yang muncul pada selepas tu, selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munculnya Khawarij. Khawarij ni asal dia adalah golongan yang mana mereka ni sokong Sayyidina Ali. Berperang dengan Sayyidina Muawiyah, sama-sama sahabat. Bila berperang, golongan Sayyidina Ali ni sokong. Sebahagian daripada Sayyidina Ali ni dia keluar selepas dia tak setuju dengan tindakan Sayyidina Ali. Kisah dia bila mana Sayyidina Muawiyah ni lama berkuasa di Syam, di Syria. Bila lama berkuasa, dia ada pengikut dia, dia ada penyokong dia di Syam, lebih kurang 40% kekuatan pada masa tu. Sayyidina Ali kekuatan dia 60%, kekuatan 60% dengan 40%. Jadi Sayyidina Muawiyah ijtihad dia menentang khalifah Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali tidak ambil tindakan kepada orang yang membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh. Jadi kenapa Sayyidina Ali tidak ambil tindakan? Kerana pada masa tu negara tidak stabil dan tidak jelas siapa yang membunuh. Jadi Sayyidina Ali ni tidak ambil tindakan cepat, segera benda tu. Itu ijtihad dia. Tidak perlu segera pada benda tu. Sayyidina Muawiyah dia kerabat daripada Sayyidina Uthman. Jadi akhir sekali bertembung dua golongan itu, dan akhir sekali berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Kekuatan berada pada Sayyidina Ali 60%, pada Sayyidina Muawiyah 40%. Akhir sekali nak menang Sayyidina Ali menentang Sayyidina Muawiyah. Bila nak menang, Sayyidina Muawiyah dia gunakan helah peperangan. Helah dalam peperangan, dia ambil Al-Quran, dia cocok dengan tombok. Dengan tombok letak lagu tu. Kemudian dia akad dengan makna kita balik kepada Al-Quran, kita berhukum kepada Al-Quran. Jadi pada masa tu nak menang, Sayyidina Ali nak menang dah. Jadi dia guna helah lagu tu. Sayyidina Ali ni hati dia lembut. Bila tengok orang nak berdamai, orang nak balik kepada Al-Quran, dia terima. Dia suruh berhenti. Bila berhenti itulah segolongan daripada penyokong Sayyidina Ali tak terima, kerana kata kita nak menang dah. Sebab apa kita terima? Jadi itulah golongan Khawarij yang asalnya tak setuju dengan tindakan Sayyidina Ali, akhir sekali lari daripada akidah. Lari makna golongan yang lari daripada akidah. Kemudian selepas daripada tu, lagu mana nak bicara ni, nak berdamai ni, dilantik wakil. Sayyidina Ali kena hantar wakil untuk bicara, wakil yang bicara. Bukan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, wakil yang bicara. Sayyidina Ali hantar wakil, Sayyidina Muawiyah juga hantar wakil. Sayyidina Ali wakil dia adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Sayyidina Muawiyah wakil dia adalah Amru bin Al-As yang buka Mesir. Sahabat belakang ada sumbangan dia. Abu Musa ada sumbangan dia, semua ada sumbangan dalam Islam. Cuma berlaku perselisihan lagu tu. Kemudian Sayyidina Amr bin Al-As ni kata ginilah, kita sebagai wakil, apa saja yang kita buat ni kita yang tentukan. Kita bicara ni kita yang tentukan. Sebab hak ni wakil seolah-olah kita dah sebagai wakil daripada Sayyidina Ali, wakil daripada Sayyidina Muawiyah. Akhir sekali Sayyidina Amr bin Al-As ni kata ginilah, sekarang ni dua-dua nak berebut jawatan. Sayyidina Ali nak mempertahan diri dia sebagai khalifah, Sayyidina Muawiyah nak ambil daripada Sayyidina Ali kerana merasakan Sayyidina Ali tak layak sebagai khalifah. Kerana Sayyidina Ali tidak ambil tindakan terhadap pembunuh Sayyidina Uthman. Kemudian gini, kita sebagai wakil ni kita letak jawatan belakang. Sayyidina wakil kepada Sayyidina Ali letak jawatan, meletakkan jawatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Wakil daripada Sayyidina Muawiyah ni, Amr bin Al-As, meletakkan jawatan Muawiyah sebagai orang yang nak dapatkan jawatan khalifah tu. Letak belakang, tak ada dah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari wakil daripada Sayyidina Ali setuju. Kalau gitu tak apalah. Mana letak nak bicara gapo-gapo, letak dulu. Maknanya tak ada, bila tak ada jawatan ni mudah kita nak bicara. Tak ada dah orang sebagai khalifah. Letak dulu. Kemudian selepas tu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari letak, okey, aku meletakkan jawatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dia pun letak. Maknanya seolah dia wakil, dia keputusan dia meletakkan jawatan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Amr bin Al-Asad dia tak letak jawatan
Muawiyah. Dikata sekarang ni wakil daripada Sayyidina Ali telah meletakkan jawatan Sayyidina Ali, dan yang tinggal hanya Muawiyah. Yang tinggal hanya Muawiyah. Akhir sekali tak selesai juga. Bila tak selesai, jadi seolah-olah mesyuarat tu menai kepada Sayyidina Muawiyah. Menai gitu je, menai lagu tu je. Bila hak ni letak, hak ni tak letak. Jadi seolah menai kepada Sayyidina Muawiyah. Kemudian akhir sekali bila lagu tu Sayyidina Ali dibunuh juga. Akhir sekali Sayyidina Ali dibunuh. Golongan siapa yang membunuh? Golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni tak setuju. Tak setuju daripada asal lagi. Sayyidina Ali nak bermusyawarah, tu tak setuju. Kemudian musyawarah tu menai kepada Sayyidina Muawiyah, tak setuju. Jadi golongan Khawarij ni kata kita bunuh belaka. Sayyidina Ali kita bunuh, Sayyidina Muawiyah kita bunuh. Kerana dua orang ni hak menyusahkan umat. Kita bunuh Sayyidina Ali, kita bunuh Sayyidina Muawiyah. Hak ni golongan yang menyusahkan umat ni. Bawa masalah pada umat. Jadi pemimpin dua ni kita bunuh belaka. Jadi akhir sekali Sayyidina Ali masuk keluar semaya subuh dibunuh. Sayyidina Muawiyah tak sempat dibunuh. Tak sempat dibunuh. Bila tak sempat dibunuh, jadi tinggallah Sayyidina Muawiyah. Kemudian selepas Sayyidina Ali mati dibunuh oleh golongan Khawarij ni, digantikan oleh anak dia Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Jadi Sayyidina Muawiyah ni, bila lagu tu Sayyidina Hasan anak kepada Sayyidina Ali, cucu kepada Rasulullah, menggantikan Sayyidina, diangkat sebagai khalifah pada masa tu, menggantikan Sayyidina Ali. Akhir sekali selepas 6 bulan Sayyidina Hasan letak jawatan, serah terus kepada Muawiyah, dan disebut dalam hadis Nabi, cucu aku ni akan mendamaikan di antara dua golongan. Makna kenapa Sayyidina Hasan walaupun dia dilantik dibai'ah sebagai khalifah letak jawatan, serah kepada Muawiyah, bimbang takut berlaku peperangan lagi, berlaku pertumpahan darah, berlaku bunuh membunuh. Dia letak jawatan serah kepada Sayyidina Muawiyah bersyarat, dengan syarat adik dia Sayyidina Husain ijtihad tak sih, makna tak terima Sayyidina Muawiyah sebagai pemimpin. Akhir sekali mendapat khabar daripada Madinah, mendapat khabar bahawa di Iraq tu ada golongan nak sokong Sayyidina Husain ni untuk diangkat menjadi khalifah. Akhir sekali gigi sampai di Karbala, di Iraq, di Karbala, dikepung oleh tentera dan juga dibunuh di situ. Dibunuh di situ, dipenggal kepala dia. Akhir sekali kepala tu dibawa ke Syam, ke Syria, dan akhir sekali dibawa ke Mesir. Disimpan, dikebumikan kepala Sayyidina Husain di Mesir. Ada lagi sekarang ni di Mesir. Jadi itu kisah dia. Sayyidina Hasan letak jawatan, ambil ijtihad letak jawatan. Sayyidina Husain dengar ada golongan hak nak mengangkat dia sebagai khalifah, dia pergi, tapi akhir sekali dibunuh oleh tentera. Ada tentera yang dihantar di situ, dibunuh. Itu kisah yang berlaku di kalangan para sahabat. Kisah yang berlaku kalangan para sahabat. Jadi golongan Khawarij ni asal dia kerana tak setuju dengan pemimpin. Keluar tak setuju, akhir sekali bawa lari daripada akidah. Makna kalau sama-sama balah, akidah yang sama tak apa lagi. Ni balah sehingga keluar daripada agama, sehingga lari daripada akidah. Jadi golongan yang menyokong Sayyidina Ali, ada juga golongan yang menyeleweng, iaitu golongan Syiah. Golongan Syiah ni sehingga asalnya semata-mata menyokong Sayyidina Ali, sehingga keluar daripada akidah. Ada perkara yang keluar daripada akidah, seperti mencaci sahabat, mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Aisyah. Jadi kita semata-mata kita tahu perkara yang berlaku dalam kalangan sahabat. Jadi hadis yang ke-19 munculnya golongan Khawarij. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, jika aku meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, maka dijatuhkan di atas langit itu lebih baik bagiku daripada aku berbohong atas nama beliau. Jadi Sayyidina Ali riwayat sini, aku kena cerita juga daripada aku berbohong atas nama Rasulullah. Jadi aku jatuh daripada langit, jatuh daripada tempat yang tinggi, hancur tubuh aku ni lebih baik daripada aku berbohong. Jadi diriwayat juga berkenaan hadis yang didengar daripada Rasulullah, namun jika aku berbicara dalam permasalahan yang terjadi di antara aku dengan kalian, maka ketahuilah sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Jadi kalau aku riwayat berkenaan dengan hadis-hadis yang sampai kepada aku daripada Rasulullah, yang sebenar yang aku cerita, kemudian diriwayat
peperangan itu adalah tipu daya. Jadi bila berperang ni ada tipu daya yang berlaku dalam peperangan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman, akan datang pada akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, kaum yang mana gigi mereka tu baru tumbuh. Gigi baru tumbuh dengan mana golongan yang masih muda. Sufahaul ahlam, ia kurang akal. Makna golongan ia ilmu dia tidak mendalam, kurang akal. Yaquluna min khairil qaulil bariyah, dan mereka ni bercakap dengan hadis-hadis Rasulullah. Ini kita kena jaga. Maknanya kefahaman hadis tu mungkinlah berbeza. Hadis tu hadis, tapi apa yang difaham daripada hadis, apa yang difaham daripada Al-Quran, itu sangat-sangat berbeza. Mana hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni, walaupun hadis yang sama. Yamrukuna minal Islam, mereka ni keluar daripada agama, keluar daripada Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah keluar daripada sasaran. Mana anak panah tu kena kepada sasaran, kena kepada, katalah kalau kena kepada rusa, keluar terus daripada rusa tu. La yujawizu imanuhum hanajurahum, tidak melepasi iman mereka kerongkong mereka. Dengan makna tak masuk dalam hati. Iman tu tak masuk dalam hati. Fa aina ma laqitumuhum, di mana saja kamu bertemu dengan mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Hak ni golongan mana ni? Golongan hak jelas. Hak tu sahabat ambil ijtihad sehingga berperang. Kenapa? Bagi sahabat golongan ni golongan yang terkeluar daripada agama. Sebagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ada golongan hak mana tidak ingin membayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan untuk berperang. Berperang ni dengan makna sehingga bunuh. Jadi bila Sayyidina Umar tanya, kenapa buat lagu tu? Sedangkan Rasulullah tidak berperang dengan golongan ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata golongan ni telah terkeluar daripada agama, kerana tidak bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan makna menolak zakat. Kerana golongan ni kata bayar zakat hanya kepada Rasulullah. Bila Rasulullah tak perlu bayar zakat. Jadi seolah keluar daripada agama. Itu ijtihad pada masa tu, dan berlaku ijtihad sehingga bawa kepada perang pada masa tu. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang membunuh mereka, membunuh dengan mana memerangi golongan yang keluar daripada agama, itu mendapat pahala. Ni ijtihad, mana ijtihad sahabat sehingga berperang golongan yang mana asalnya perbalahan dari segi merebut jawatan, merebut kuasa, merebut dari segi kepimpinan, akhir sekali keluar dari segi agama. Mana golongan Khawarij, golongan golongan Syiah, itu semua berasal daripada asal mula-mula merebut jawatan kuasa tu, akhir sekali keluar daripada agama, akidah tu, lari daripada akidah. Kemudian hadis yang seterusnya ni apa yang diriwayat, apa yang dalam hadis. Diriwayatkan hadis tu tadi daripada hadis Imam Bukhari. Kemudian muncul golongan Dzu Huwaisirah, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman. Jadi Abu Sa'id Khudri riwayat, ketika mana kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pada masa tu dia duk bagi harta perang, dia duk bagi. Atahu Dzul Khuwaisirah, ada seorang lelaki nama dia Dzul Khuwaisirah mari kepada Rasulullah. Wa huwa rajulun min Bani Tamim, dan dia adalah seorang lelaki daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni di Najd, di Riyadh sekarang ni pada masa tu. Faqala ya Rasulullah, jadi lelaki ni mari daripada Bani Tamim, ya wahai Rasulullah, i'dil, berlaku adil. Rasulullah duk bagi harta perang ni, dia mari dia kata wahai Rasulullah, berlaku adil. Dengan makna Rasulullah bahagi harta perang tu pada sangkaan dia tidak adil. Rasulullah tidak adil bagi itu tak adil. Hak ni lebih, hak ni sikit, mana tak kata. Jadi dia kata wahai Rasulullah, bagi adil. Diriwayat kepada gitu kepada Rasulullah, Dzul Khuwaisirah ni. Kemudian faqala wailaka, Rasulullah kata celaka kamu.
Wailaka, celaka kamu, wa may ya'dilu idza lam a'dil. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau aku tidak adil? Manakala Rasulullah tidak adil, siapa lagi atas muka dunia ni yang lebih adil daripada aku? Qad khibta, kamu ni binasa, kamu ni khasita, rugi kamu ni, illam akun adil. Kalaulah aku ni tidak adil, kamu akan binasa, kamu akan rugi. Faqala Umar, jadi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, idzan li fihi fa adrib unuqah. Izinkan aku pacung leher orang ni. Sayyidina Umar dia tak kecek banyak. Dia tak kecek banyak. Tak ada nak bincang-bincang dulu, tak ada nak nasihat dulu, tak ada. Wahai Rasulullah, izinkan aku pacung orang ni. Kerana di sisi Sayyidina Umar, orang ni kafir. Orang ni tidak beriman dengan Rasulullah dengan sebab dia ni tak setuju dengan gapo hak Rasulullah buat. Faqala, jadi Rasulullah kata, da'hu, tinggalkan dia, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban. Jadi Rasulullah kata ada golongan mereka ni satu masa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Yang mana kamu akan tengok yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Bila mana solat kamu banding dengan solat mereka ni, seolah-olah tak ada gapo solat kamu ni. Mana solat kamu dengan solat mereka ni kalau banding, seolah tak ada gapo solat kamu. Nak kata mereka ni zahir adalah golongan yang banyak beramal ibadah. Mana semaya siapa kata bekok dahi. Mana sangat-sangat banyak beramal ibadah, tapi kefahaman agama tu tak ada. Kefahaman agama hak sebenar tu tak ada. Bila tak ada, mudah menyeleweng. Ni timbul golongan ISIS. Golongan ISIS yang mana tak setuju dengan orang, bunuh terus. Ni golongan yang mana seolah zahir nak kepada Islam, makna nak kepada khalifah ke apa semua tu, tapi dengan cara yang keras, Jadi Nabi kata, kalau nak banding solat kamu dengan solat mereka, solat kamu seolah-olah tak ada nilai. Wasiyamahu ma'asiyamihim, jika nak banding puasa kamu dengan puasa mereka, seolah-olah puasa kamu tak ada nilai. Dengan makna mereka ni banyak amal ibadah, banyak semaya, banyak puasa, tapi yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka ni membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi kefahaman Al-Quran tak masuk dalam hati mereka. Yamrukuna minad din, mereka ni keluar daripada agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti mana keluarnya anak panah daripada sasaran. Mana terlepas daripada sasaran, yunzaru ila naslihi fala yujadu fihi syai'un. Dilihat kepada hujung panah. Hujung panah tu bila kena kepada rusa, katalah sasaran tu kena kepada rusa, keluar tembuh daripada rusa tu. Bila tengok anak panah, tak ada gapo-gapo, darah tak ada, kesel daging tak ada. Thumma yunzaru ila risaf, ni kiasan. Kiasan dalam hadis ni, ditengok kepada lilitan anak panah tu, besi anak panah tu lilitan, tak ada gapo-gapo juga. Fala yujadu fihi syai'un. Thumma yunzaru ila nadhihi, ditengok kepada batang panah tu, wa huwa qidhuhu fala yujadu fihi syai', tak ada gapo-gapo juga, tak ada kesel langsung, walaupun tembuh rusa ke gapo, tapi tak ada kesel. Thumma yunzaru ila qudadhihi fala yujadu fihi syai'un. Jadi tengok kepada hujung anak panah tu, tak ada gapo-gapo juga. Nak kata seolah mereka ni keluar daripada agama, keluar sungguh. Qad sabaqal fartha wad dama. Jadi seolah-olah ni sasaran itu telah lepas daripada najis dan juga daripada darah. Kena kepada rusa, tembuh masuk dalam perut, tembuh kena kepada najis, kena kepada darah, tapi keluar tidak bawa apa-apa. Jadi seolah mereka ni keluar daripada agama, keluar sungguh. Walaupun zahir mereka itu banyak beramal ibadah. Ayatuhum, jadi Rasulullah dalam hadis ini dirayat tanda golongan ni. Ayatuhum rajulun aswad. Nabi royak tanda mereka seorang lelaki yang berkulit hitam. Rajulun aswad ihda adudaihi mithlu thadiyil mar'ah. Sebelah tangan dia tu, salah satu daripada tangan dia seperti buah susu perempuan. Tangan dia cacat. Buah susu perempuan, tangan dia cacat. Mithlul bad'ah tadaru, yang bergoyang. Tangan dia cacat. Jadi golongan ni Rasulullah ayat ada salah satu daripada golongan ni pada masa tu
golongan yang salah seorang daripada pengikut dia tu berkulit hitam dan tangan dia cacat dalam keadaan seperti bergoyang, tangan sebelah dia tu seperti buah susu perempuan. Wa yakhrujuna ala hini furqah minan nas, dan golongan ini akan keluar ketika mana terjadi perpecahan. Bila terjadi perpecahan, golongan ini terlibat. Perpecahan di kalangan sahabat pada masa tu, golongan ini terlibat, golongan Khawarij. Hina furqatin minan nas qala Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id berkata, aku bersaksi, fa asyhadu anni sami'tu hadzal hadits min Rasulillah. Aku bersaksi, aku mendengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Ali bin Abi Talib qatalahum, dan aku bersaksi bahawa Sayyidina Ali telah memerangi golongan ni. Golongan yang asal sokong Sayyidina Ali akhir sekali berperang dengan Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali berperang dengan mereka. Wa ana ma'ahu, dan aku ni bersama, masa tu aku bersama dengan Sayyidina Ali. Fa amara bidzalika ar-rajul. Jadi Sayyidina Ali kata, cari lelaki yang disifatkan oleh Rasulullah, cari lelaki yang hitam yang mana tangan dia cacat, tangan dia seperti bergoyang-goyang tu, cari lelaki tu ada kedok seperti mana yang disebut oleh Rasulullah. Faltumisa, dicari, kemudian didatangkan lelaki itu, jumpa sungguh. Dalam hadis lain diriwayat bahawa lelaki itu duduk bawah sekali di antara timbunan mayat, duduk situ. Dicari-cari tak jumpa, akhir cari juga. Bila cari sahih, inilah golongan Khawarij yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazartu ilahi, sehingga aku lihat kepada lelaki itu ala na'tin nabi, sebagaimana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi na'tah. Ini nak kata perpecahan yang berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu dah, sehingga pengikut tu pun Nabi tahu juga. Nabi royak salah seorang daripada pengikut golongan ini sifat dia lagu ni, lagu ni. Jadi bila berlaku peperangan, cari orang yang disifatkan oleh Rasul, jumpa sungguh. Tu nak kata Rasulullah tahu gapo peperangan yang berlaku dalam kalangan umat selepas zaman dia. Tu golongan Khawarij. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang 21 daripada Abu Zar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ba'di min ummati, selepas aku daripada kalangan umat aku ni, au sayakunu ba'di, ataupun zaman selepas aku ni, min ummati daripada umat aku ni, qaumun, golongan yang mana yaqra'una al-Quran, mereka ni membaca Al-Quran, da yujawizu hadaqimahum, lebih kurang hadis tadi, tetapi Al-Quran tu tak masuk ke dalam hati. Dengan makna semata-mata zahir mereka membaca Al-Quran, tapi kefahaman terhadap Al-Quran tu tidak meresap ke dalam hati mereka. Yakhrujuna minad din, mereka keluar daripada agama, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah keluar daripada sasaran. Thumma la ya'uduna fih, kemudian anak panah tu tidak kembali kepada sasaran itu. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka lah sebaik-baik makhluk dan juga sebaik-baik perangai. Ini balik kepada golongan Khawarij yang berlaku pada zaman sahabat, yang mana asal daripada golongan seorang lelaki. Orang lelaki itu nama Dzul Khuwaisirah, yang sangat-sangat kuat amal ibadah. Dia seorang itu memang sangat-sangat kuat amal ibadah, tetapi bila bertemu Rasulullah tak setuju dengan cara Rasulullah bagi harta. Sayyidina Umar nak bunuh, tapi Nabi kata biar, kerana golongan ni satu masa dia ada pengikut dia. Maknanya dalam hadis lain disebut bahawa Rasulullah bimbang takut bila bunuh orang akan kata Rasulullah bunuh sahabat. Rasulullah tak si lagu tu, walaupun Rasulullah tahu golongan ni hati dia tidak betul, tapi Rasulullah tak si. Kenapa? Bimbang takut orang zaman selepas tu akan kata Rasulullah bunuh sahabat dia. Dan berlakulah apa yang diriwayatkan oleh dalam hadis, berlakulah peperangan di antara para sahabat ni menentang golongan ni, golongan Khawarij. Kemudian kita tengok sikit lagi rentang waktu berkuasa Khulafa' Rasyidin. Daripada Safinah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ni tempuh di antara Rasulullah dengan kiamat ada beberapa tempuh. Yang pertama, hadis ni, dalam hadis ni riwayat khilafatun nubuwah 30 sanah, yang menggantikan kenabian 30 tahun. Zaman mana tu? Zaman Khulafa'ur Rasyidin. Kita sebut sebagai zaman Khulafa'ur Rasyidin. Selepas zaman Rasulullah, zaman Khulafa'ur Rasyidin 30 tahun. Jadi bila kira ulama kira 30 tahun itu adalah zaman mana? Zaman Sayyidina Abu Bakar,
zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali, dan juga 6 bulan zaman Al-Hasan, cucu kepada Rasulullah SAW, menggantikan sekejap daripada Sayyidina Ali. Cukup 30 tahun situ. Thumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Kemudian Allah berikan kerajaan, pemerintahan atas muka dunia ni siapa yang Allah Taala kehendaki. Siapa yang Allah Taala kehendaki. Qala Sa'idun qala li Safinah amsik alaika. Jadi Sa'id yang meriwayatkan hadis ni berkata, qala li Safinah, Safinah berkata kepada aku, kiralah alaika Abu Bakrin 2 tahun. Jadi zaman khilafah, zaman khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Sayyidina Uthman 12, ithnai asyrata 12 tahun, dan Sayyidina Ali kaza wa kaza. Jadi semua tu khulafa ar-rasyidin. Kita panggil sebagai zaman khulafa ar-rasyidin. Qala Sa'id qultu li Safinah inna haula'i yaz'umuna. Ada golongan yang mana menyangka bahawa Sayyidina Ali anna Aliyan alaihi salam lam yakun bi khalifah, bukan khalifah. Qala kadzabat astahu bani Zarqa, yakni bani Marwan. Jadi ada golongan yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali, menyangka bahawa Sayyidina Ali ini bukan termasuk khulafa ar-rasyidin. Tidak. Kita bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga Al-Hasan, itu termasuk dalam khulafa ar-rasyidin. Termasuk dalam 30 tahun yang Rasulullah royak. Kemudian kita baca satu lagi hadis, takunu nubuwah fikum masya-Allah. Zaman kenabian itu ikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki antakuna. Jadi kita tahu zaman kenabian Rasulullah SAW 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 23 tahun zaman Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul. Thumma yarfa'uha, kemudian Allah Ta'ala angkat zaman kenabian itu, selesai zaman kenabian, idza sya', apabila Allah Ta'ala kehendaki, an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian menggantikan khalifah-khalifah zaman khilafah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 30 tahun. Itu 30 tahun bermula daripada Sayyidina Abu Bakar tadi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Al-Hasan, Sayyidina Hasan. Kemudian fatakunu masya Allah antakuna. Kemudian siapa ikut masa yang Allah Ta'ala kehendaki, kemudian berakhir zaman Khalifah Rasyidin. Thumma yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'aha thumma takunu mulkan 'adha. Kemudian akan ada pemerintahan yang 'adha, yang menggigit. Pemerintahan yang menggigit ni adalah dengan makna pemerintahan selepas zaman Khalifah Rasyidin, pemerintahan yang diwarisi daripada nasab keturunan. Kerana zaman selepas zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman pemerintahan Bani Umayyah. Tapi bukan nak kata benda tu tak betul ke tidak, kerana Islam tetap sapa kepada kita. Tapi tempoh masa zaman Nabi, zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman pemerintahan nasab, Bani Umayyah ni diperintah oleh kaum kerabat dia. Selepas zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pula. Makna seorang pemimpin digantikan oleh anak, digantikan oleh adik-beradik, digantikan oleh anak saudara, semua daripada kalangan anak beranak. Itu zaman pemerintahan tu. Sampalah yang terakhir kepada Turki Uthmaniyah 1924. Mana Turki Uthmaniyah tu daripada ayah ganti kepada anak, ganti kepada cucu, ganti sesama kerabat Bani zaman tu. Bukan nak kata tidak betul, tapi disebut dalam hadis lagu tu. Zaman ni lagu ni, zaman ni lagu ni. Kemudian jadi zaman ni bermula daripada zaman Khulafa ar-Rasyidin, pemerintahan Bani Umayyah, sampalah kepada pemerintahan Turki Uthmaniyah, pemerintahan secara keturunan. Fayakunu ma syaa Allah an yakuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha thumma takun mulkan jabariyah. Kemudian selepas zaman anak beranak ni, nama dia zaman mulkan jabariyah, pemerintahan secara jabr. Jabr ni dengan makna tekanan. Ini maknanya hak ni bukan lagi anak beranak. Bukan lagi anak beranak, pemerintahan, tapi pemerintahan itu selepas 1924 jatuh Turki Uthmaniyah. Pada selepas jatuh Turki Uthmaniyah tu,
secara negara kecil, hak ni perintah sikit, hak ni perintah sikit, hak ni perintah sikit, bermula 1924 sampailah kita sekarang ni nak dekat 100 tahun. Nak dekat 100 tahun daripada pemerintahan Bani ni. Bani Umayyah kau gapo berakhir dengan Turki Uthmaniyah. Jadi kita ni sekarang ni berada pada mulkan Jabariyah. Kemudian selepas berakhir mulkan Jabariyah ni, tak tahu sampai bila, kemudian barulah pemerintahan balik semula. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, balik semula kepada pemerintahan berasaskan kepada cara Nabi SAW. Jadi pemerintahan yang terakhir, tempoh yang kelima ni bermula dengan kedatangan Imam Mahdi, Nabi Isa, kemudian dekat kepada kiamat. Kerana kita dengan Nabi ni jauh 1400 tahun lebih. Jadi zaman Nabi 23 tahun, zaman Khulafa' Rasyidin 30 tahun, kemudian zaman yang terlalu lama, pemerintahan daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampailah kepada Turki Uthmaniyah, itu semua anak beranak berlaku. Jadi habis 1924, berakhir pada tahun 1924 dengan kejatuhan Turki Uthmaniyah. Itu ayah ganti anak, ganti cucu siapa semua, berakhir 1924. Dan kemudian diperintah oleh negara-negara kecil, itu bukan lagi anak beranak. Mana hak perintah sungguh, bukan lagi anak beranak. Hak ni pemimpin ni ganti pemimpin ni ganti pemimpin ni, bukan lagi anak dia, cucu dia ke tidak. Ni zaman kita. Sampailah bila berakhir zaman ni, akan zaman fasa yang kelima, fasa yang terakhir. Kita ni lebih kurang 100 tahun berada pada fasa yang keempat ni. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa balik kepada cara Rasulullah SAW, iaitu bermula dengan kedatangan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa yang akan diceritakan dalam hadis-hadis selepas ni, dan sehinggalah berlaku kiamat. Jadi kita ni lebih kurang 100 tahun selepas zaman kejatuhan Turki Uthmaniyah. Bukan nak kata benda tu cara ni tak molek, cara tidak, Islam tu tetap sapa kepada kita. Tapi Rasulullah royak ni fasa ni, ni fasa ni, ni fasa ni, ni fasa ni, cara dia. Jadi hak inilah supaya kita sedar kita berada di fasa mana. Kita berada di fasa keempat sebelum masuk kepada fasa yang kelima. Setengah-setengah ulama dia kata kita berada di penghujung fasa keempat sebelum masuk kepada fasa yang kelima. Kerana kita 100 tahun. Jadi zaman Nabi 23 tahun. Zaman Khulafa' Rasyidin 30 tahun. Zaman yang terlalu lama iaitu pemerintahan secara anak beranak. Bermula daripada Bani Umayyah sampai kepada Turki Uthmaniyah. Kita ni 100 tahun tak tahu sampai bila, berada pada akhir fasa yang keempat sebelum masuk kepada fasa yang kelima, disebut dalam hadis. Dan pada fasa kelima inilah berlaku perkara-perkara berat. Perkara-perkara berat berlaku pada fasa yang kelima. Ya'juj Ma'juj ko gapo semua tu, itu berlaku pada fasa yang kelima. Jadi insya-Allah kita akan baca hadis-hadis seterusnya. Insya-Allah kita berhenti sini. Wallahu taala alam. Hadis sambungnya hadis yang ke-24. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.